Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Kak Teh? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni sahur dengan apa? Sahur makan nasi dengan sayur-sayur, buah-buah. Makan nasi sayur-sayur buah-buah Oh, mantap tu. Saya makan roti je pagi tadi. Selang-seli, kadang-kadang Alhamdulillah. makan roti biskut. Selang-seli. Okay. Alright. So Kak Teh, kita tak nak lengahkan masa. Okay. Apa soalan yang Kak Teh nak sampaikan? Sebab kita hari ni ada few orang kan? Okay. So jadi sebenarnya Kak Tin nak tanya soalan macam mana sebenarnya untuk mencari tim. Okay, selama Kak Tin join Fanevo ni, Kak Tin banyak dah buat guna teknik-teknik yang digital marketing apa semua ni. Cuma Kak Tin lebihkan kepada penjualan. Maksudnya Kak Tin jual produk kan. So sekarang ni Kak Tin tengah nak cari macam mana cara untuk dapatkan tim untuk bersama-sama untuk buat bisnes ni. Maksud tim tu adalah tim yang macam mana? Apa pekerja? Atau tim jenis yang bagaimana? Okay, so sebelum tu kalau Kak Teh ikutkan bagi tahu dulu apa bisnes yang Kak Teh buat sekarang? Okay, so jadi Kak Teh sekarang ni buat bisnes Forever Living produk, iaitu produk yang berasaskan aloe vera. Okay, so sekarang ni okay, tim yang Kak Teh maksudkan ni adalah tim yang untuk dia kira macam istilah dia ejen lah, ejen. So yang nak bersama-sama untuk menjalankan bisnes ni. Sebab Kak Teh customer dah ramai. So sekarang ni nak mencari tim yang nak buat bisnes ni sama-sama. Okay, alright. So soalan Kak Teh adalah macam mana nak cari ejen lah, senang cerita. Betul? Sebab tim dia ada takrifan, ada tim yang saya nak cari staff saya. Takrifan nombor 2 adalah mencari ejen saya. Alright. So now Kak Teh nak cari tim yang macam mana? Tim ejen di bawah ke dia level macam stokis punya level? Maksudnya modal permulaan untuk mereka tu berapa? Okay, so Kak Teh cari, Kak Teh nak yang dalam 1,600. Itu yang minimum lah. So sebab Kak Teh ada sediakan 3 package, maksudnya yang pertengahan tu 3,300 dan yang premium tu yang 9,000. So jadi yang minimum ni yang 1,600. 3,000? 1,600? Yang ini yang minimum lah, maksudnya 3 package, yang kedua tu yang sedang tu 3,300 dengan 9,000. Okay, alright. So first thing first macam ni. Dia bukan isu sekarang ni, bukan isu produk. Kita kena faham, Kak Teh dalam satu bisnes yang mana dia sangat mementingkan, dia panggil silaturahim bisnes. Betul tak? Sebab Kak Teh punya business model tu macam tu. Alright, your business itself tu adalah lebih kepada network punya business kan. So apa yang penting sekarang ni adalah bila kita kena faham satu konsep. Bila mana orang nak cari agent, alright? Orang akan misconception, saya nak buat digital marketing sebab nak cari agent. Saya buat offline marketing pun sebab saya nak cari agent. Dia misconception. Agent ni dia bukan datang secara saya nak join lah awak sebab saya nak buat duit. Tidak. Saya nak tanya Kak Teh join this business, siapa yang ajak Kak Teh masuk? Maksudnya Kak Teh jumpa dekat booth. Kak Teh jumpa dekat booth. Okay? Kak Teh jumpa dekat booth and then adakah Kak Teh terus register untuk jadi agent? Okay, sebab Kak Teh masa yang Kak Teh jumpa ni, sebenarnya Kak Teh pun buka booth. Masa tu Kak Teh buat bisnes makanan. So jadi akak yang buka booth ni dia duduk belakang. So masa kita orang buka booth tu 4 hari. Hari pertama tu Kak Teh dengar explanation dia, then esoknya baru Kak Teh decide nak join. Asalnya bukan join untuk bisnes lah. Kak Teh join, Kak Teh beli produk dulu. Hujung bulan tu baru submit yang package lah untuk yang join business. So nampak tak apa perjalanan yang Kak Teh lalui sekarang ni? Kak Teh lalui satu perjalanan silaturahim. Okay. Dia bukannya Kak Teh duduk, Kak Teh berjalan kan, dia buka booth tepi jalan and then suddenly Kak Teh jumpa, Kak Teh terus sign up. Ia adalah satu perjalanan silaturahim. Faham tak? Faham. Boleh dengar saya ke start? Dengar. So, dia adalah satu perjalanan silaturahim. Kak Teh buka sebelah booth, dia buka sebelah booth, and then Kak Teh dah start berkenalan, kau buat bisnes apa? Aku meniaga makanan ni, kau meniaga apa? Aku meniaga Forever Living. Bagus ke bisnes kau? Kau pun bagus ke?
Kan? Orang tu pula, intention dia sedang mencari prospek. Betul tak? Betul. Kak Teh bukan mencari ejen pada ketika itu. Kak Teh mencari orang beli makanan Kak Teh. Sebab tu, dia pergi close Kak Teh. So, the keyword now adalah silaturahim. Right? So, soalan saya, very simple. Kalau Kak Teh sekarang ni, level silaturahim Kak Teh, berapa ramai kawan yang Kak Teh ada? Yang boleh Kak Teh ajak? Kawan atau follower yang ajak untuk sama-sama dalam bisnes Kak Teh? Berapa Kak Teh rasa yang Kak Teh boleh ajak? Kawan atau follower? Tak tahu nak cakap. So, bila tak tahu nak cakap, then apa jawapan dia? Kalau tak tahu nak cakap, apa jawapan dia? Maksudnya, okay, sebab sekarang ni macam yang, kan sebab selama ni Kak Teh selalu promote produk kan. So, jadi kadang-kadang orang lari kan sebab kita terlampau menjual. So, Kak Teh dah banyak tukar teknik lah. Okay, so bila part yang nak bisnes tu, Kak Teh tak tahu macam mana nak ajak. So, kalau dah ikut database memang banyak lah. Ada dalam 2-3 ribu berapa macam tu. database? 2-3 ribu tu dia suka jatuh cinta tak pada Kak Teh? Kalau yang ada tu, mungkin 10% ke 15% macam tu lah. Yang Kak Teh selalu keep engaged. 15% keep engaged. Yang lagi lebih daripada 80-90% tu apa tinggal? Apa jadi? Itulah tengah mula nak engage balik lah. Sebab yang simple tu je Kak Teh. database. So, sekarang ni Kak Teh punya, Kak Teh kena faham satu perkara. Yes, your business is networking. Nama business pun networking punya business. Faham? So, you need to buat networking dengan ramai orang. Faham? Online or offline. So, saya cerita sekarang ni online. Macam mana online nak buat networking dengan online? So, you need to have database. Kak Teh kata ada 2-3 ribu database. Bagaimana Kak Teh menguruskan database itu? Macam mana Kak Teh urus database tu? Dekat mana Kak Teh simpan database? Apa message yang Kak Teh beri kepada database Kak Teh? Right? Berapa kerap Kak Teh menghantar kata-kata cinta kepada mereka? Faham ke tak? Kata-kata cinta. Okay, faham. The keyword adalah to make people love you. Saya bagi contoh macam ni lah, simple Saya bagi contoh simple. Sekarang ni, netizen ni, okay, netizen lah, kita kata bahasa dia, apa panggil, netizen punya cerita lah kan. Netizen ni, dia tak ada kerja nak buat dekat rumah. Yang tu yang dia start bashing orang, dia start lah bashing A, B, C. Saya tak payah sebut lah brand mana, right, sebab takut sensitif. Sekarang pun ada trend, boycott satu brand. Brand pula, brand Bumi Putra. Okay, boycott. Itu dah boycott dah. Minggu lepas dah boycott satu brand. Yang ni boycott satu brand. Because of what? Because of dia create hate among us. Faham ke tak? Okay. So, bila orang tak suka, orang tak beli barang. Kalau orang suka, jual apa pun. Jual lah tudung jenama ayam pun orang beli. Faham lah, jenama versus ayam versus apa kan? Jual apa pun orang beli. Wife saya siap beli satu diary, harga dia 200-300 ringgit diary. Bila sampai saya kata ni je. Ya ni je. Tapi sebab dia love the founder, dia beli. Wife saya ada satu botol air minuman apa untuk kuruskan badan dalam peti. Saya buka peti sebelum puasa, 2-3 bulan sebelum puasa saya buka. Saya kata, "Yang, ni apa ni?" Saya kata. Oh, dia kata ni untuk jus kuruskan badan, dia kata. Saya tak nampak pun awak minum. Berapa harga? Dia kata 100 lebih. Saya ni dah berniaga, alhamdulillah Allah izin dah Allah izin lama lah kita berniaga kan. Kita tengok pun kita tahu berapa kos dia. Untuk buat botol bodoh tu, botol macam botol yang biasa orang buat tu, botol jamu semua tu. Kan? Kos RM10. Confirm. Dia beli 100 berapa? 100 setengah ke? Saya tanya, Yang, dah kenapa awak beli? Dia kata, sebab saya suka dengan orang ni. Sebab tu saya beli. Saya suka gila dengan dia. Saya beli bukan untuk saya makan. Saya beli sebab saya suka dia. Faham tak? That's why,
Saya tanya satu soalan, berapa orang suka Kak Teh sekarang ni? Sama ada kawan atau follower? Mungkin dalam 100. Itu dia. Dalam, So, apa yang Kak Teh perlu buat sekarang ni adalah ramaikan orang that loves you. okay. So maksudnya macam mana cara Macam nak mana buat Kak Teh jadi suka? Macam mana Kak Teh jadi suka orang berniaga dekat sebelah Kak Teh tu? Faham tak? Sebab Kak Teh jumpa, betul tak? Betul. Borak dengan dia, betul tak? Bagus lah Kak ni atau adik ni, nice lah dia ni. Betul tak? Barulah Kak Teh sign up Kak jadi nombor 2, bukan nombor 1. Sign up tu jadi nombor 2. Kak Teh boleh je jual produk orang lain. Bukan forever living. Tapi Kak Teh tergerak hati nak buat forever living. Jual makanan sekarang. Jual makanan. See? So, macam mana kita nak buat orang fall in love dengan kita? That's the question. Di online. Okay? Kita tengok macam mana orang follow orang. Right? Kita kena faham satu perkara. Sekarang ni dalam dunia IT sekarang ni, zaman sekarang, orang tak follow brand. People follow people. Right? The moment orang tu follow orang tu, dia dah fall in love dengan orang tu, they will keep on buying apa saja yang mereka tawarkan. Okay? Orang dah tak follow brand dah. Okay? So, macam mana people follow people? Yang sedang tengok kita sekarang ni, saya minta anda, kalau sedang mendengar, tolong jangan dengar saja. Kita ni bukan keturunan Imam Syafi'i. Dengar terus ingat sampai mati. Ambil buku tulis. Alright? Okay? Baik. So, macam mana untuk kita mengikat hati-hati mereka? Okay? Kalau kita kata ikat ilmu dengan menulis. Alright? Tapi macam mana kita nak ikat hati-hati follower kita? Kalau kita tengok, masa saya buat Entrepreneur Online Summit dengan Aflin Shauki. Right? Dengan Aflin Shauki. Hari slot paling last. Kak Teh ada tengok tak? Entrepreneur Online Summit dengan Aflin Shauki. Tengok. Ada? Ada. Right. So, apa yang Aflin bagi tahu? Apa yang Aflin bagi tahu pada kita? Dia kata apa tau? People follow tengok movie tu sebab emosi. Faham tak? Emosi. Kena ingat tu perkataan emosi. Right? Emosi. Soalannya adalah, adakah kita berjaya jentik emosi dia? Tu dia. Kita nak buat iklan kena emosi. Kita nak suruh orang follow kita pun kena emosi. Adakah kita berjaya jentik emosi orang lain? Untuk, hey, I think I loves her. I think I likes her. Faham ke tak? Okay? Faham. Yang sedang live dengan saya yang dekat page InScan. Faham ke faham? Yang dekat page InScan, please guys, click share. Right? Jangan tamak ilmu. Duk seorang-seorang dengar, tak share dengan orang lain. Click share. Buat watch party. Right? Buat watch party dekat bawah. Klik watch party. Okay? Right? So, ada orang tulis. Oji Saleh kata, ikat dengan budi. Ikat dengan budi. Budi tu namanya emosi. Alright? So, ikat dengan emosi. Macam mana kita nak ikat dengan emosi? Aflin Shauki kata, dia bagi a very good point yang saya duk cerita banyak kali dah dalam kelas marketing. Bagaimana nak move someone's emotion? Macam mana kita nak daripada orang macam tak kenal kita jadi fall in love dengan kita. Jadi nak dengar kata kita. Jadi nak nak ikut apa yang kita bagi tahu. Right? Macam mana nak pegang hati mereka? Adalah dengan emosi. Macam mana nak jentik emosi? Soalan dia. Jentik emosi adalah dengan konten. Right? Nak jentik emosi adalah dengan konten. Ni dia flow, susu galuh dia. Jentik emosi dengan konten. Soalannya konten apa? Konten mesti story. Faham? Story, cerita. Cerita yang akan mengikat hati orang. Simple. Saya nak tanya Kak Teh. Kak Teh suka tengok National Geographic ke tengok movie? Cerita, cinta ke apa? Which one Kak Teh suka tengok? Cerita kan? Orang suka cerita. Lagi kuat cerita tu boleh buat kita menangis, lagi powerful cerita tu. Sebab tu cerita Hindustan Power. Sebab dia berjaya menangiskan kita. Kenapa cerita Korea Power? Sebab dia berjaya menangiskan kita.
So macam mana nak buat konten yang Soalan saya very simple. cerita? Sekarang ni 100 orang follower Kak Teh tu, dia orang dah tahu tak cerita Kak Teh? Dia orang Sebab tahu Kak tak Teh dah cerita Kak create Teh? program, cuma yelah Kak Teh dah buat dah cerita story tu. Cuma tak tahu Buat macam mana? Apa yang Kak Teh nak buat? tahu. Kak Teh buat live Buat lah, apa? Kak Teh buat Buat story. untuk Kak Teh bagi tahu. Bagi tahu kepada orang. Macam mana? Kak Teh bagi tahu orang tu macam mana cerita tu. Kak Teh ceritalah, maksudnya macam mana yang terjadi kehidupan kisah Kak Teh lah, yang membuatkan Kak Teh jumpa dan kenapa. So, Adakah susunan cerita yang bagus? Your story. Adakah sedap orang dengar? Adakah dia move people? Faham tak? Kalau sekadar faham. cerita, budak darjah 1 boleh cerita Kak Teh. Mama, saya pergi sekolah, cikgu marah saya menulis, saya melukis. Budak boleh cerita. Kalau sekadar cerita. Soalannya, adakah cerita tu moves emotion? Faham ke tak? Faham. Okay. Adakah cerita tu beremosi betul? Macam mana nak kasih cerita tu beremosi? Dia mesti orang relate dengan dia. Faham ke tak? Orang rasa saya macam dia atau nak jadi macam dia. Dua benda tu. Dia ni macam saya atau saya nak jadi macam dia. Okay, saya Faham? Alright? Okay, faham. So the content itself mesti ada emosi dan emosi tu boleh datang melalui cerita. So cerita Kak Teh ni dia kena dengar dan dia kena rasa. Kalau dia dengar itulah Kak Teh. Itulah. So orang dengar apa benda ni dia ni cerita ni. So orang akan start laugh. Okay. Faham ke tak? Faham. So benda tu. Maksudnya kena cari Sebab tu yang move emosi. Sebab tu kenapa contoh saya ambil satu buku. Steve Jobs ni bapak tebal gila buku ni. Ni buku nama Steve Jobs. Bapak tebal gila buku ni. Dan berapa biji buku Steve Jobs ada dalam dunia? Berapa version buku Steve Jobs? Betul ke tak betul? Orang tak nak tahu pasal Apple. Orang nak tahu bagaimana Steve Jobs membina Apple. Faham ke tak? Okay. Orang tak, sekatilah Apple macam mana pun. But then, aku nak cari cerita. Macam mana ni Apple ni? Macam mana dia punya garaj dulu okay, ada. Wah, ada gambar. Oh, ni dia. At his home, 1982, he was such a perfectionist that had trouble by buying furniture. Inilah rumah Steve Jobs, kosong, tak ada apa pun. Ada lampu sebiji je. Tak ada apa dah. Oh, rupanya kau nak jadi perfect sampai kau tak boleh nak buat apa-apa pun. But tu produk-produk Apple ni perfect. Oh, rupanya kalau aku nak keluarkan satu produk, kena perfect. Macam tu. Barulah orang guna. Contoh. So, kita tengok lagi. Macam mana dia buat. Dia buat meeting. Ada gambar-gambar dekat sini. So, orang nak tahu that story. Faham ke faham? Contoh lagi. Tony Fernandez. Ni, buku dia. Everybody knows his story. Semua orang tahu cerita Tony Fernandez. Macam mana dia build AirAsia. AirAsia bagi kita adalah kapal terbang, aku naik, aku turun. Itu saja. Betul tak? Tetapi, why they prefer. Contoh, saya nak tanya Kak Teh lah. Antara AirAsia dengan Malindo, Kak Teh pilih mana satu? Jujur. AirAsia. Sebab apa? Why? Sebab kenal. Dekat Malaysia ni ada lagi airline lain nama Malindo tau. Nama Malindo. Tapi kenal. secara ikhlasnya, semua orang yang sedang live dengan saya ni, alright? Kalau misal kita kata, okay, jom kita pergi travel, nombor satu dalam kepala otak yang keluar adalah AirAsia. Why? Sebab we have emotional attachment dengan AirAsia. Macam mana? Emotional kita pun tak tahulah. Bukan company kita. Tapi sebab mungkin saya kenal Tony Fernandez ke,
atau dia punya tagline now everyone can fly ke, that means it means something to me, but then tak tahulah macam mana kan. Faham ke tak? Faham. Berapa nilai Kak Teh ditentukan oleh how good your story yang Kak Teh sampaikan kepada follower Kak Teh. Nilai Kak Teh. Kalau nilai Kak Teh tu mahal, apa berlaku? Jangan cerita 9,000 nak masuk as your business partner. 20,000 pun orang sanggup bayar. 50,000 pun orang sanggup bayar. Faham ke tak? Okay. The question is your value. Value. Okay. So, macam mana Kak Teh bawa diri Kak Teh di online itu akan tentukan value Kak Teh. Faham ke tak? Okay, faham. Faham. So maksudnya Kak Teh akan buat story, cumanya konten tu yang kena menyentuh lagi hati orang. Kenapa? Dia memberi inspiration lah. Tak semestinya inspiration. Dia boleh ada story, ada juga yang menyentuh hati dia adalah kita selesaikan masalah dia macam-macam cara, but then mesti dalam bentuk story. Bagaimana Allah sentuh hati kita adalah dengan cerita-cerita Nabi-Nabi terdahulu, betul tak? Itu Allah sentuh hati kita. Allah sentuh hati kita baca Quran, ada orang baca Quran nangis, sebab apa? Allah bagi gambaran neraka macam mana, syurga macam mana. Allah bagi dalam bentuk cerita, story. Kak Teh, Al-Quran, muka surat 21, ayat nombor 3. Ayat mana Kak Teh? Tak ingat. Mana ingat? Tak ingat. Tapi cerita Nabi Ibrahim dicampak masuk api, ingat tak? Ingat. Yang api tu jadi sejuk. Sebab apa? Sebab cerita. Sebab tu fakta, muka surat 21, ayat nombor 3, kita tak ingat. Tetapi, kalau kata cerita Nabi Ibrahim, api jadi sejuk Ya, kita ingat. Sebab tu Allah letak dalam Al-Quran cerita-cerita Nabi. Supaya ia melekat masuk dalam hati kita. Dia boleh create emotion kepada kita. Betapa Nabi Yunus duduk lampu ikan gelap kan. Tapi Nabi Yunus mengakui kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah keluarkan dia daripada 3 kegelapan. Kita pun Allahu Akbar. Gelap sungguh tu. Dasar laut malam gelap, dasar laut 2 gelap, 3 gelap dalam perut ikan. Masya Allah gelapnya. Kita boleh bayang. Kalau Allah kata untuk keluarkan kamu dari kegelapan, bacalah ayat ini. Itu fakta. Faham? Okay, faham. Alright. Terima kasih. Okay. Alright, thank you Kak Teh. All the best. Okay. InsyaAllah. Alright. Okay.